Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina wa habibina wa syafi'ina wa tabibi qulubina wa qudwatina wa zukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya muliakan Tuan Pengerusi, seterusnya Tuan Imam, seterusnya ahli jawatan kuasa, seterusnya para alim ulama, para habaib, para asatizah, tuan-tuan guru, juga yang diraikan, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, akak-akak, adik-adik yang dirahmati Allah sekalian. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Dan tak dilupakan juga kepada pelayar ilmu kita di ruangan Facebook Live yang kita buat pada malam ini. Jadi kepada yang menonton di Facebook, jangan lupa buat 3S. Yang pertama suka, yang kedua sapa, yang ketiga sebar. Saya tak faham Ustaz, suka, sapa, sebar ni. Like, comment and share. Oh, baru faham. Orang kita sekarang lagi faham orang putih daripada bahasa kita. Jadi like, comment and share. Adapun yang di sini tak payahlah tengok Facebook, tengok depan udahlah. Ini tengok depan, nak tengok Facebook, nak tengok macam mana. Jadi alhamdulillah, pada malam yang indah dan barakah ini, insya-Allah kita ingin membicarakan tentang satu susuk tubuh yang mulia, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tanda orang mulia? Iaitu banyak nama. Kita kalau nak tengok seseorang itu hebat tak hebat, tengok pada nama. Sebab itu dalam satu pepatah Arab mengatakan, kasratul asma'i tadullu ala syarfil musamma. Ada satu pepatah Arab mengatakan, banyaknya nama menunjukkan mulianya pemilik kepada nama-nama tersebut. Macam kita kan nak tengok orang tu hebat tak hebat. Ustaz, dia tu hebat ke tak hebat ya? Cuba tengok nama ataupun gelaran yang dia ada. Kadang-kadang bila kita jemput seseorang penceramah ataupun orang yang berhormat, bila kita nak sebut nama dia tu, ambil masa 5 saat baru boleh sebut nama sebenar. 5 saat sebelum tu gelaran. Malam ni kita jemput yang berbahagia Ustaz Tan Sri Datuk Dr. Haji Da'i Luqman Hakim. Nak sebut Hakim tu baru saat kelima baru boleh sebut. Ustaz guna nama sendiri, nampak? Tuan-tuan doa lah. Saya kalau dapat Tan Sri tak datang dah, Bintulu sibuk tuan-tuan. Jadi nak panggil saya, panggil sebelum dapat Tan Sri. Dah ada Tan Sri tak datang lah. Jadi kalau kita tengok orang tu ada gelaran macam-macam, Tan Sri, Datuk, Doktor, Haji dan macam-macam lagi, menunjukkan orang itu orang hebat. Macam bulan Ramadan. Bulan Ramadan dia banyak nama. Ada orang panggil bulan Ramadan bulan sedekah. Ada orang panggil bulan Ramadan bulan tilawah. Ada orang panggil bulan Ramadan bulan tarawih. Ada orang panggil bulan Ramadan bulan tadarus. Sebab apa? Bulan Ramadan bulan yang hebat. Ada orang panggil bulan Ramadan bulan makan. Sebab apa makan? Sebab ada bazar. Dia fikir tu je. Tapi kalau orang yang hebat, dia akan fikir masa Ramadan lah nak tarawih, masa Ramadan lah nak tadarus, dan macam-macam lagi ibadat nak dibuat. Jadi bila satu bulan tu banyak nama, menunjukkan bulan tu bulan hebat. Sama juga manusia. Manusia yang hebat, dia akan banyak nama. Macam saya, nama saya Muhammad Luqman Hakim bin Osman, yang panjang. Muhammad Luqman Hakim bin Osman. Saya pergi belajar di Kelantan. Kawan saya yang Kelantan, dia tanya, bila saya sampai di bumi Kelantan kali pertama, dia tanya, siapa nama demo? Bahasa dia. Tuan-tuan faham kan? Siapa nama demo? Saya pun jawab dalam bahasa Selangor, nama saya Muhammad Luqman Hakim bin Osman.
Budak-budak bila orang tanya, dia jawab nama penuh. Nama pun budak-budak, tak matang lagi. Lalu kawan saya yang Kelantan ni, dia kata apa? Oh Allah, panjang lajak nama demo. Faham ya bahasa Kelantan? Dia kata, oh Allah, panjang sangat nama awak ni. Ginilah mudah, kawan panggil Kemer, boleh? Daripada Muhammad Luqman Hakim bin Osman, dia kata kawan saya nak panggil Kemer, boleh ke? Saya kata, lantak kamu lah nak panggil Kemer ke apa ke, yang penting jangan buli saya pelajar baru. Okey, saya tak buli. Saya balik Selangor, orang Selangor tanya, ni Man, kau belajar di Kelantan takkan tak ada orang panggil nama pendek? Takkan orang panggil nama panjang? Mesti ada nama pendek, nama glamour. Saya kata ada. Dulu masa belajar di Kelantan, kawan-kawan panggil Kemer. Orang Selangor kata kalau Kemer tak sedap, nak lagi sedap tambah K dekat ujung, jadi Kemek. Kan? Kemek pun Kemek lah, saya kata. Anak saya nama Muhammad Nuh, yang tadi berlari tu. Itu yang pertama. Yang pertama Muhammad Hud, yang kedua Muhammad Nuh. Sebab apa nama tak panjang Ustaz? Sebab nama saya dah panjang. Kalau nama anak panjang juga, tak ke 2 IC tuan-tuan. Jenuh pula nak bawa 2 IC ke pejabat, ke mana-mana tempat. Sebab orang kita, kalau kita kaji, dia tak suka memanggil nama kawan dia ataupun nama kita dengan panggilan yang penuh. Kalau di sebelah Semenanjung, sini saya tak tahulah budaya dia macam mana. Kalau di sebelah sana, kawasan saya, mereka suka nama yang pendek-pendek. Macam saya Luqman, orang akan panggil apa? Man, kebanyakan. Kalau Muhammad, orang akan panggil Mat. Itu yang pendek, yang member tu pendek umur. Member pergi ke Mekah, pergi ke Madinah, doa, ya Allah panjangkan umur saya ya Allah. Tapi bila balik ke Semenanjung, member panggil Mat. Mat, jom sarapan Mat. Mat tu bahasa Arab. Kalau Melayu maksud dia mati. Mat, jom sarapan. Mat, jom sarapan. Tu pendek umur member tu. Sebab itu kita hari ni kalau boleh panggil dengan nama yang penuh. Sebab nama tu dia doa. Sebab itu kalau kita nak letak nama, pastikan nama kita tu nama yang bagus. Jangan ikut trend. Orang kita ikut trend. Kadang-kadang nama pelik-pelik. Sebab apa? Sekarang trending nama tu Ustaz. Jangan ikut trend. Nak pilih nama kata agama, yang pertama maksud kena baik. Yang kedua, pastikan orang panggil dengan panggilan yang penuh. Kalau Ali, Ali. Macam kampung saya ada satu orang namanya Ali. Ali tu kira pendek dah. Tapi ada orang dia pendekkan lagi. Kampung saya ada 2 Ali. Bila orang tanya kau nak jumpa mana? Aku nak jumpa Ali Pekak, kata dia. Tapi orang panggil Li Pekak. Orang tak panggil Ali Pekak, orang panggil Li Pekak. Yang masalahnya, yang Pekak kau sebut betul penuh, yang Ali bagus kau sebut pendek pula. Sepatutnya Pekak tu separuh, Ali tu penuh. Ali mana? Ali Pek. Contoh. Ini tidak. Ali mana? Li Pekak. Yang Pekak tu yang kau sebut penuh. Itu masalah orang kita. Sebab itu hari ni nak jadikan anak kita anak yang dengar cakap, nama tu cuba tengok balik. Kalau nama tu bagus, maka yang kedua panggilan kena penuh. Ada orang dia mengeluh, ni Ustaz, nama anak saya Ustaz Nur, Siti Nur. Saya letak nama tu, bila dengar ceramah, ada ustaz kata maksud kepada Nur cahaya. Saya bagi anak saya nama Nur supaya bercahaya, bukan hanya di muka tapi juga di hati. Tapi makin besar ustaz, makin gelap. Bukan hanya muka, hati pun gelap. Makcik letak nama apa sebenarnya? Nur lah, bercahaya. Dekat rumah panggil apa? Oh, dekat rumah panggil Black. Oh, patutlah. Kalau nak bercahaya, panggil Nur, jangan panggil Black. Black tu hitam makcik. Jadi kalau nama Nur panggil Black, tak jadi doa. Kalau nak nama Nur dan sampai maksud Nur, panggil nama penuh. Nur, sini tolong mak. Nur, jom ikut mak. Sebut nama penuh. Supaya apa? Menjadi doa. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
mempunyai banyak nama menunjukkan Nabi orang yang hebat. Yang pertama, nama yang popular di kalangan kita iaitu Muhammad. Perkataan Muhammad disebut 4 kali dalam Quran. Kalau tuan-tuan tengok, yang pertama dalam surah Ali Imran ayat 144, Allah sebut wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalas min qablihi rusul. Yang kedua dalam Quran Allah sebut surah Al-Ahzab ayat 40, ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin. Yang ketiga, perkataan Muhammad dalam Quran disebut dalam surah Muhammad sendiri ayat yang kedua, walladzina amanu wa amilus solihati wa amanu bima nuzila ala Muhammad. Dan yang terakhir disebut dalam surah Al-Fath ayat 29, Muhammadur Rasulullah. Itu yang pertama, nama Muhammad. Yang kedua, nama kepada Nabi kita juga disebut sebagai Ahmad. Ahmad ni banyak juga orang guna, tetapi hanya disebutkan 1 kali dalam Quran, iaitu dalam surah As-Saff ayat yang ke-6, wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Itu nama kedua Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang seterusnya disebutkan di dalam hadis, Nabi pernah bersabda, li khamsatu asma'i, aku, kata Nabi, mempunyai 5 nama. Yang pertama, ana Muhammadun wa Ahmad wa anal mahi alladhi yamhullah wa anal hashir yuhsyarun nas wa anal aqib. Yang pertama, kata Nabi, nama aku ni Muhammad. Yang kedua Ahmad. Yang ketiga Al-Mahi. Yang keempat Al-Hashir. Dan yang kelima Al-Aqib. Jadi ini nama-nama Nabi yang boleh kita gunakan selain Muhammad. Jadi tuan-tuan kalau nak letak nama anak Al-Hashir, boleh. Itu nama Nabi, bukan Muhammad sahaja. Apa lagi? Al-Aqib, boleh. Al-Mahi, boleh. Yang tak boleh Al-Lamma', tak boleh. Ini semua nama Nabi. Kalau kita nak gunakan sebagai nama, contoh cucu ataupun anak kita. Tuan-tuan ni bayar cucu ke bayar anak ni? Kena tanya dulu kan. Kalau sebut cucu takut marah pula. Ustaz nampak tua sangat ke muka kami sampai disebut cucu? Kami bayar-bayar anak lagi kami ni, kan? Susah kita nak jumpa orang tua mengaku tua. Kebanyakannya tua mengaku muda. Itu masalah. Jadi ini nama-nama yang perlu kita tahu, dan kalau kita nak gunakan kepada ahli keluarga kita, tak ada masalah. Macam ada orang, dia tak letakkan nama-nama Nabi sebab dia kata nama Nabi ni dah famous, Ustaz. Muhammad ni dah banyak sangat orang guna. Kalau dah banyak orang guna nama lain. Al-Mahi, Mahi jarang kita dengar. Al-Hashir, jarang kita dengar. Ada orang dia mendabik dada, nama cucu saya, Ustaz, tak pernah ada orang guna di Malaysia dan di Sarawak. Saya dah tanya JPN, memang tak ada orang guna, Ustaz. Siapa nama cucunya? Ahmad Iblis, kata dia. Iblis tak boleh makcik. Apa Ustaz tak boleh pula? Iblis disebut dalam Quran. Memang Iblis disebut dalam Quran, tapi tak semua dalam Quran boleh kita ambil sebagai nama. Ada orang kata, Ustaz, nama cucu saya yang pertama Iblis, yang kedua pun tak ada orang guna juga. Yang kedua apa pula? Muhammad Fir'aun, kata dia. Iblis Fir'aun memang disebut dalam Quran, tapi sejarah kepada nama tersebut tak bagus. Jadi ada nama dalam Quran boleh kita ambil, ada nama yang tak boleh kita ambil. Jadi kalau kita nak letakkan nama lepas ini, mungkin cucu kita, anak kita yang seterusnya, tengok maksud yang pertama bagus atau tidak bagus. Tapi Ustaz, kami tak faham bahasa Arab. Call Ustaz.
Jumpa ustaz dekat masjid contoh, tanya ustaz, saya nak letak nama anak ni Al-Hashir, boleh ke ustaz? Ustaz kata boleh lah, ini nama Nabi, takkan tak boleh pula. Maka letak. Jadi yang pertama, tanda Nabi kita orang hebat, dia banyak nama. Itulah nama-nama yang telah saya sebutkan tadi, dan sebenarnya banyak lagi nama yang disebutkan dalam hadis-hadis yang lain. Cuma untuk makluman malam ni saja, itulah antara nama-nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, apakah tanda orang tu hebat? Kita lihat kepada keturunan seseorang. Dan Nabi, keturunan baginda, keturunan yang mulia. Nabi sebut dalam satu hadis, Inna Allah khalaqal khalqa faja'alani min khairihim min khairi firakihim. Nabi sebut Allah menciptakan makhluk ini. Makhluk ni selain Allah. Dalam ilmu tauhid kita sebut ma siwallah. Selain Allah, itulah makhluk. Angin, pen, udara, baju, kapet, lampu, semuanya disebut sebagai makhluk. Dan kata Nabi, dalam banyak-banyak makhluk yang mulia ialah manusia. Dan manusia pula kata Nabi, wa khairil fariqaini, ada bangsa Arab dan ada bangsa bukan Arab. Dan dalam bangsa Arab pula kata Nabi, thumma takhayyaral qabaila faja'alani min khairi qabilatin. Mula-mula makhluk yang paling bagus manusia. Manusia dia ada Arab dan tidak Arab. Nabi daripada Arab. Arab dia ada pula kabilah yang mulia. Contoh macam kita Iban, hari itu saya sembang Ba'i, Jawa, Kampar, Melayu, macam-macam lah. Jadi Arab pun macam tu. Dan dalam banyak golongan itu, Jawa, Kampar, Iban dan sebagainya ini, yang terbaik ialah kabilah Quraisy. Dan dalam Quraisy tu pula, dia ada bawah dia keturunan-keturunan. Dan keturunan yang mulia dari kabilah yang mulia iaitu Quraisy disebut sebagai Bani Hashim. Dan kata Nabi, khairuhum nafsan wa khairuhum baitan. Dan akulah sebaik-baik jiwa sehingga dipilih sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi ni, kalau kita pergi kepada lebih besar, makhluk. Kemudian manusia Arab tak Arab, Nabi Arab dia banyak pula kabilah. Yang paling mulia Quraisy bawah dia banyak pula keturunan. Yang paling mulia di kalangan keturunan yang mulia Quraisy, Bani Hashim. Dan Bani Hashim tu ada lagi mulia. Dan yang paling mulia ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kalau kita belajar sirah, kita tak akan dengar dan tak akan jumpa orang kafir musyrikin Mekah mereka hina Nabi dari sudut keturunan. Tak pernah jumpa. Yang banyak orang hina dari sudut politik, Nabi gila kuasa, ekonomi, Nabi nak kaya, sosial, Nabi gila nafsu, kahwin bini ramai. Tapi dari sudut keturunan, Nabi anak haram, luar nikah. Tak pernah dalam sirah kita jumpa. Walaupun yang kutuk tu orang kafir. Sebab apa? Sebab mereka memang tahu dah. Kau jangan main-main dengan Muhammad. Muhammad tu daripada keturunan Bani Hashim. Bani Hashim tu paling mulia di kalangan Quraisy. Quraisy itu paling mulia di kalangan kabilah-kabilah Arab yang lain. Sebab itu mereka tak berani. Mereka kalau nak bab keturunan, mereka surrender. Tapi kalau sosial, ekonomi, politik, mereka serang. Sebab itu yang hari ini perlu kita titik beratkan keturunan. Kita yang ada keturunan kena jaga. Bermula bagaimana anak kita kalau nak kahwin, pastikan pilihan dia pilihan yang betul. Sebab itu orang lelaki dengan orang perempuan bila nak memilih pasangan berbeza. Contoh macam kita orang lelaki kan bang. Orang lelaki kebanyakan dia bila datang mak atau ayah nak kenenkan kita dengan orang lain. Contoh, kita jumpa dengan anak kita yang lelaki. Ni Wan, mak ni berkenan betul dengan kawan anak mak. Siapa? Ecah tu lah, anak Tok Bilal kita. Oh ya ke? Apakah soalan pertama orang lelaki dia akan tanya? Ada gambar ke mak? Ada gambar? Oh mak kita kata ada, mak dah ambil dah dekat surau. Ni, cuba kau buka WhatsApp kau tengok. Kita pun tengok. Mak, putih macam kain kapan ya. Boleh lah mak, kira jadi ya.
Orang lelaki kebanyakan dia pilih menggunakan mata. Dia tengok cantik ke, putih ke, tinggi ke. Kalau cantik dia okey lah. Kebanyakan, tak semua. Tapi orang perempuan dia lain sikit. Orang perempuan kebanyakan dia akan memilih menggunakan telinga. Datang ayah, ni Ecah, mak ni baru pulang daripada masjid dengan ayah. Ayah kata berkenan benar dengan anak Tok Imam. Siapa? Bidin tu lah. Anak Tok Imam kita. Bidin tu okey ke mak? Orang perempuan. Dia tak minta gambar. Bidin tu okey ke mak? Oh Bidin okey. Mana tak okey? Tok Imam tu, ayah dia Tok Imam 1, dia Tok Imam 2. Oh kalau gitu mak kira okey lah. Kahwinkanlah saya dengan dia. Sebab orang perempuan dia banyak menggunakan telinga untuk memilih pasangan. Tapi kita menggunakan mata. Sebab itu hari ini dalam bab keturunan perlu kita jaga supaya menjadi keturunan yang mulia seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, apakah tanda Nabi ni seorang yang mulia? Selain nama yang banyak, keturunan yang mulia, yang ketiga ialah Nabi ni merupakan anak yatim. Sebab itu tuan-tuan, anak yatim ni jangan main-main. Anak yatim jalan mudah tuan-tuan nak duduk syurga tinggi dekat dengan Nabi. Nabi sebut anak kafilul yatim seperti ini. Aku dengan penjaga anak yatim seperti ini, dekat, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu hari ini Nabi anak yatim. Persoalannya ialah kenapa Allah jadikan Nabi anak yatim pada usia budak-budak lagi? Sebab apa? Kata ulama, yang pertama, Allah nak mendidik Nabi kita daripada kecil lagi tidak memanggil Abi, tetapi memanggil Rabbi. Tidak bergantung kepada manusia, tetapi bergantung kepada Tuhan. Macam kita kan, masa kecil kita panggil apa? Abi, Abi, ayah, ayah, tolong adik sakit. Masih lagi mengharap kepada manusia. Tapi Allah nak didik Nabi daripada kecil lagi, kalau kau sakit, kau susah, jangan panggil Abi. Abi bahasa Arab ayah saya. Kau panggil Rabbi, Tuhan saya. Rabbi, Tuhanku, tolong aku sakit. Tolong aku demam, contoh. Sebab itu Allah sebut, Nabi sebut dalam satu hadis, hadis ni sanadnya dhaif, tapi tidaklah jatuh kepada maudhu'. Maudhu' ni palsu, bukan hadis terus. Tapi hadis ni bertaraf dhaif, akan tetapi kata ulama maknanya sahih. Boleh kita ambil sebagai kebaikan. Nabi sebut dalam satu hadis, Ad-dabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Tuhanku, kata Nabi, telah mendidikku dan dia mendidikku dengan baik. Jadi Nabi ni dididik dan dibesar, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sebab apa Nabi ni menjadi anak yatim ketika usia muda? Kerana Allah ingin menjaga Nabi, kata ulama, supaya tak ada orang klaim Nabi tu tok guru dia akulah. Macam saya dulu tuan-tuan, bila dapat gelaran juara da'i, alhamdulillah Allah rezekikan, saya lepas umum juara da'i pendakwah Nusantara musim kelima, jatuh kepada da'i Hakim. Habis program nak keluar daripada dewan tu, ramai orang sebut saya, da'i Hakim, kenal tak saya? Siapa pula ni? Alah, yang makan dekat kedai mamak tu. La ilaha illallah. Saya kata yang makan kat kedai mamak ramai, bila pula kita kenal ya? Makna kata kita kalau dah berjaya, semua orang akan claim dia tu ni, Tuan Haji Arsyad tu, member satu sekolah tu. Dulu pergi naik RSZ tu pergi sekolah. Sama tu. Naik contoh siapalah, Tuan Haji Yusof jadi menteri contoh. Dulu Tuan Haji Yusof solat sekali tepi aku tu dekat Masjid Bintulu daerah. Sains-sains dulu tu. Kita bila berjaya semua orang nak claim. Nah, yang Hakim tu anak murid aku dulu kat Sarawak. Bila pula saya belajar di Sarawak? Semua orang nak claim kalau kita dah berjaya. Jadi Nabi ni diyatimkan oleh Allah sejak usia muda supaya tak nak orang claim Nabi Muhammad tu tok guru dia aku. Jadi orang tak boleh claim Nabi yang mereka adalah
tok guru kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu anak yatim tuan-tuan, makom dia lain. Kalau sini ada yang anak yatim, cucu kita ataupun siapa-siapalah yang anak yatim, maka berbanggalah. Sebab itulah ciri-ciri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak kata mulianya anak yatim ni, sehingga Allah gelarkan orang yang menzalimi anak yatim buat dosa-dosa besar. Nabi sebut dalam satu hadis, ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhilah 7 dosa besar, kata Nabi. Lalu sahabat bertanya, wa ma hunna, apakah dosa-dosa besar tersebut? Kata Nabi, asyirku billah, was-sihru, wa qatlun nafsi, wa aklul riba, wa aklu malal yatim, wa tawalli yaumaz zahfi, wa qadhful muhsanatil mu'minat ghafilat. Yang pertama, kata Nabi, dosa besar ialah syirik kepada Allah. Syirik dosa besar. Yang kedua, sihir. Yang ketiga, membunuh manusia yang mana diharamkan oleh Allah kecuali mereka yang dibenarkan oleh syarak. Yang keempat, memakan riba. Yang kelima, memakan harta anak yatim. Dan yang keenam, lari dari medan perang. Yang terakhir, melemparkan tuduhan qazaf terhadap wanita mukmin. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi orang yang menzalimi anak yatim ni disebut sebagai pendosa-pendosa besar. Dan orang yang buat anak yatim ni teraniaya, ada satu syurga ataupun satu neraka yang khas kepada mereka. Neraka ni dia ada 7 pintu. Allah sebut dalam Quran surah Al-Hijr ayat 44, laha sab'atu abwabil likulli babim minhum juz'um maqsum. Neraka itu mempunyai 7 pintu. Setiap pintu telah ditetapkan untuk golongan tertentu dari mereka. Sebab itu kita disunatkan usai mendirikan solat subuh, terutamanya sebelum kita nak sembang dengan kawan sebelah, disunatkan sebut Allahumma ajirni minan nar. Kalau seorang, kalau ramai, Allahumma ajirna minan nar 7 kali. Ya Allah, jauhkan aku dari api neraka, sempena dengan 7 pintu neraka yang Allah sebut dalam surah Al-Hijr ayat 44. Jadi usai solat fardu sebut Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari api neraka. Dan neraka yang dihaskan kepada orang yang makan anak yatim disebut sebagai neraka sa'ir. Dalam 7 pintu neraka, antara nerakanya ialah neraka sa'ir. Neraka sa'ir ini Allah sebut dalam Quran 15 kali. Menunjukkan neraka tu neraka yang penting. Menunjukkan jangan kita menzalimi anak yatim. Macam kita lah tuan-tuan nak tengok benda tu penting tak penting, orang ulang banyak kali. Macam saya dulu pergi belajar, selalu mak dan ayah saya pesan, lagi-lagi mak. Mak kata, Man, kalau kau pergi belajar, belajar betul-betul. 1. Bila cikgu mengajar, kau jangan tidur, kau dengar. 2. Waktu rehat kau pergi makan, kau jangan main. 3. Habis belajar, terus balik rumah, jangan lepak. 4. Duit mak bagi lebih, simpan, jangan bazir. 5 pesanan mak setiap hari diulang, benda sama. Pergi kat ayah, ayah nak pesan apa? Ayah kata ayah nak pesan 1 je. Kau ingat ke 5 pesanan mak. Ayah very simple punya orang. Mak pumpang, ayah kau ingat semua yang mak pesan sudahlah. Ayah very simple punya orang. Jadi Allah sebut 15 kali dalam Quran menunjukkan neraka sa'ir ni bukan kaleng-kaleng punya neraka. Neraka yang tip top juga. Antaranya Allah sebut dalam surah Al-Insyiqaq ayat yang ke-12, wa yasla sa'ira, dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Siapakah penghuni kepada neraka sa'ir? Iaitu orang yang makan harta anak yatim, menzalimi anak yatim. Anak yatim sebelum masuk ke rumah jagaan dia, badannya besar-besar, beratnya 40 kg, 50 kg, 60 kg, 70 kg. Tapi bila masuk ke rumah anak yatim, bawah dia cukup 3 bulan, anak yatim kurus, owner kepada rumah anak yatim badannya besar. Itu kita pelik.
Sebelum masuk anak yatim, owner kurus, anak yatim gemuk. Lepas anak yatim masuk, owner gemuk, anak yatim kurus. Tak boleh jadi ni. Sebab apa? Orang duk sumbang duit kepada owner anak yatim, owner anak yatim ambil. Anak yatim makan nasi bajet, owner makan nasi Arab. Mana tak beza berat badan. Jadi orang yang menjaga anak yatim kena hati-hati. Tak salah, mulia. Tapi hati-hati jangan sampai termakan harta anak yatim. Sebab itu Buya Hamka, ulama di Nusantara masa lagi hidup, bukan Hamka yang dah meninggal ni, bukan ulama, bukan Hamka tu, Buya Hamka, ulama yang masih lagi ada di Indonesia. Dia kata pondok dia ada anak yatim, tapi dia tak terima sumbangan khas kepada anak yatim sebab dia takut terguna. Dalam pondok dia ada anak yatim, ada anak biasa, tapi takut bila orang sumbang untuk anak yatim, duit sumbangan takut terguna untuk anak biasa juga. Jadi kalau dia nak sumbang untuk umum. Kalau kata ini sumbangan khas kepada anak yatim, dia memang takkan terima. Takut termakan untuk anak biasa. Jadi kalau orang tu kata Buya Hamka sumbangan ni untuk umum, anak yatim pun boleh, anak biasa pun boleh, baru dia ambil. Nak katakan begitu jaga dan takut kalau termakan harta anak yatim. Sebab itu hari ini dengan anak yatim, agama mengajar kepada kita jangan herdik tapi mendidik. Dengan anak yatim jangan kita menjaja tapi kita menjaga. Sebab apa? Orang yang jaga anak yatim, amalan dia biasa-biasa tapi boleh duduk syurga tinggi dekat dengan Nabi. Sebab apa? Jaminan Nabi kalau kau menjaga anak yatim. Tapi kena solat juga. Jangan kata dia tak solat ke? Apa nak solat? Dah jaga anak yatim cukup lah. Tak boleh juga. Maka hari ini dengan anak yatim perlu kita jaga, perlu kita didik. Sebab anak yatim ni potensi dia besar. Tuan-tuan jangan tengok anak yatim ni potensi tak besar. Ini budak ni Ustaz tak ada masa depan. Jangan. Dulu antara orang yang anak yatim tapi menjadi orang yang besar dikenali sehingga hari ini, yang pertama ialah cucu kepada iaitu yang pertama cucu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Sayyidah Zainab binti Ali Al-Kubra, anak yatim. Yang kedua ialah Muhammad bin Idris. Kenal Muhammad bin Idris? Muhammad bin Idris ni kalau saya sebut nama penuh kebanyakan tak kenal, kebanyakan termenung. Tapi kalau saya sebut nama glamour, insya-Allah kenal. Nama glamournya ialah Imam Syafi'i. Kenal? Baru kenal Ustaz, sebut nama glamour lah Ustaz. Nama penuh mana ingat ya? Imam Syafi'i hebat sehingga menjadi ketua kepada mazhab kita, iaitu mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i nak kata hebat tak hebat, 9 tahun dah hafal Quran. Kita 9 tahun hafal apa Ustaz? 9 tahun kita duk hafal password lagi, duk fikir password nak masuk Facebook forget, nak masuk Instagram forget. Sebab apa? Lupa. Password bukan banyak pun. Tapi Imam Syafi'i umur 9 tahun dah hafal Quran. Umur 10 tahun Imam Syafi'i dia dah hafal kitab Muwatta, kitab hadis yang tebal. Tebal kitab tu. Sebab tu bila dia nak belajar dengan tok guru Imam Malik, sampai di rumah Imam Malik, khadam kepada Imam Malik, kata Imam Malik, ni kau sampaikan dekat dia yang datang tu, cakap dia boleh nak belajar dengan aku, tapi hafal dulu, baca sikit-sikit, dah faham, datang balik belajar dengan aku, kata Imam Malik. Khadam Imam Malik pergi jumpa Imam Syafi'i. Kata khadam tersebut, ni tuan, tok guru kata boleh nak belajar dengan dia, tapi balik bacalah dulu, baca dulu bagi faham sikit-sikit. Tak faham, datang tanya, belajar. Kata Imam Syafi'i, aku bukan setakat dah baca, aku dah hafal dah kitab Muwatta. Kau biar betul? Iya. Diuji betul, ingat kitab Al-Muwatta. Kitab Muwatta bukan nipis, tebal. Pada umur berapa? 10 tahun. 13 tahun dah boleh mengajar, dapat keizinan di Masjidil Haram. Masjid Haram di Mekah. Kita masjid haram juga. Masjid haram orang tak datang. Datang masa Covid tak datang. Habis Covid tak datang juga kan. Tapi Imam Syafi'i punya hebat 13 tahun. 13 tahun kalau di negara kita tingkatan 1 lah kan. Tingkatan 1 dah mengajar di Masjidil Haram. Umur 15 tahun tingkatan 3
dapat kebenaran memberi fatwa. Jadi ini kehebatan imam kita, iaitu Imam Syafi'i, yang merupakan anak yatim. Menunjukkan anak yatim, kalau kita gilap, kita jaga dengan sebetul-betulnya, dia akan menjadi orang yang hebat. Yang ketiga ialah Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ni orang hebat juga, sehinggalah ada mazhabnya sendiri antara mazhab yang 4 tu. Imam Ahmad bin Hanbal ni, dia pernah sebut, aku takkan tidur, aku tak pernah tidur selama 30 tahun, melainkan sebelum aku tidur aku doakan untuk guruku, iaitu Imam Syafi'i. Jadi anak murid kepada Imam Syafi'i namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, aku ni takkan tidur selama 30 tahun, sebelum aku tidur aku doakan untuk guruku, iaitu Imam Syafi'i. Tuan-tuan pernah doakan untuk guru kita? Kalau tak pernah buat, doakan sebelum tidur, ya Allah, kau panjangkanlah umur guru-guruku, ya Allah, bermula sekolah rendah sampailah sekolah menengah dan atas. Supaya apa? Mudah-mudahan doa tu kembali kepada kita. Yang ketiga ialah, yang keempat, Imam Bukhari. Imam Bukhari orang yang hebat, yang kita gunakan hadis-hadis beliau. Imam Bukhari, nak kata hebat tak hebat, dia ni kalau tidur, mimpi dia mimpi ilmu. Jadi bila dia tidur, dia celik, dia terus hidupkan pelita, ambil pen, dia akan tulis ilmu yang dia dapat dalam tidur. Itu kehebatan Imam Bukhari. Tidur dia, mimpi ilmu. Kita mimpi apa? Kita mimpi hantu. Tu kerja kencing malam. Mimpi hantu banyak daripada ilmu. Tapi orang yang hebat, mimpi dia mimpi ilmu, iaitu Imam Bukhari. Juga merupakan anak yatim. Dan yang kelima, Hujjatul Islam, Imam Ghazali. Imam Ghazali anak yatim juga. Yang keenam, Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani. Dan yang ketujuh, antara yang kita kenal pada zaman hari ini, iaitu seorang ulama yang telah meninggalkan kita, Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi, juga merupakan anak yatim. Nak bagi tahu di sini, anak yatim ni kalau kita gilap sehabis baik, kita bagikan pendidikan yang bagus, maka dia akan menjadi orang yang hebat seperti ulama-ulama yang telah saya sebutkan tadi. Boleh teruskan Kena azan dulu. Teruskan baik. Jadi itu yang ketiga, bagaimana Nabi Muhammad SAW menjadi mulia. Yang keempat ialah Rasulullah SAW merupakan seorang yang kuat dari sudut luaran maupun dalaman. Kita bila dengar cerita tentang Nabi, kebanyakan orang salah faham. Dia akan fikir Nabi ni lemah lembut, badannya tak tahan kuat. Nabi seorang yang kuat. Sebab Nabi ni menghabiskan 4 tahun pertama zaman kanak-kanak baginda di padang pasir di perkampungan Bani Sa'ad. Jadi Nabi ni tubuhnya tubuh yang kuat sebab dibesarkan di padang pasir. Sebab itu satu hari ada seorang ahli gusti. Ahli gusti ni macam zaman kita WWE Tuan-tuan tengok WWE. Takkan nak mengaku Ustaz saya AJK masjid, kan kena pecat pula dengan jemaah. Memang saya tengok, tapi takkan nak mengaku kopi atas kepala, kan? Takkan tak tengok tuan-tuan, saya pun tengok dari lagi Big Show, kan? Bila dia buat chop slam tu, kan? Tahu chop slam? Tak tahu juga? Susah cerita dengan orang baik ni. Ustaz kalau cerita hadis kami dengar lah Ustaz, kami banyak baca hadis, tak tengok cerita mengarut semua ni. Susahlah cakap dengan orang baik ni. Tak apalah, tak jadi . Jadi Rukanah bin Yazid ni ahli gusti yang number 1 di tanah Arab ketika itu. Datanglah mana-mana orang mencabar ahli gusti Rukanah bin Yazid, pasti kalah, tak pernah ada orang menang. Jadi Rukanah bin Yazid satu hari dia gusti dengan Nabi kita Muhammad SAW. Dan cerita ni dia banyak riwayat. Ada yang kata Rukanah cabar Nabi, ada yang kata Nabi cabar Rukanah, macam-macam riwayat. Tapi satu je pengajaran dia nak menunjukkan Nabi ni orang kuat. Jadi antara versi yang saya duk baca, yang saya duk kaji, mungkin nanti datang ustaz lain, versi lain pula, tapi pengajaran tetap sama, nak tunjukkan Nabi kuat. Satu hari Rukanah bin Yazid dia jumpa Nabi, kata Rukanah, "Wahai Muhammad, gini, nak tak kau gusti dengan aku?
Kalau aku kalah, aku akan masuk kepada agamamu Islam. Tapi kalau kamu kalah, kamu kena ikut aku. Apa yang aku suruh, kamu kena buat. Nabi terus kata okey. Dalam hadis tersebut Nabi sebut okey, kata ulama, okey tu okey yang cepat. Macam kita, Din, jom tumbuk, okey. Menunjukkan Nabi tak fikir. Macam kita, Din, jom tumbuk. Nak tumbuk ke tak nak? Tengok badan lagi besar pada aku ni. Tak apa, nanti. Itu tanda orang takut. Tapi orang berani, jom gaduh, okey. Dia terus tanpa fikirlah. Jadi bila ditawarkan oleh Rukanah, Nabi terus kata boleh. Makna kata Nabi berani, tak takut. Nabi pun bergusti dengan Rukanah bin Yazid. Kali pertama terlentang Rukanah. Kata Rukanah, relaxlah Muhammad, ini baru kali pertama aku bagi kau menang. Jom kali kedua. Itu ayat orang kalah tu. Ayat orang kalah gitu lah. Tak apa, biasalah kali pertama aku bagi kau menang, kali kedua kita tengok. Itu ayat orang kalah tu. Kali kedua gusti dengan Nabi, terlentang lagi Rukanah. Rukanah kata tak apalah Muhammad, jom kali ketiga. Ini confirm aku menang punya. Kali ketiga pun terlentang Rukanah bin Yazid. Ada riwayat kata masuk Islam, ada yang kata tak masuk, wallahu a'lam. Tapi pengajaran dia ialah Nabi seorang yang kuat. Rukanah bin Yazid tak pernah dikalahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa Nabi ni tubuhnya kuat? Sebab Nabi dalam agama kita menganjurkan 3 sukan. 3 sukan ini yang ketika itu banyak dimainkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama ialah memanah. Memanah, kalau tuan-tuan yang ada anak kecil, kalau dalam kelas susah nak fokus, suruh dia main memanah. Sebab memanah dia latih fokus kita. Kalau tak ada memanah, main permainan yang seperti memanah. Contoh zaman saya guli. Ambil guli, baling dengan member. Ataupun main kasut. Susun kasut, target, pam. Permainan yang melatih fokus, memanah. Yang kedua ialah berenang. Berenang dia latih pernafasan. Tuan-tuan kalau yang baca Fatihah sikit-sikit, satu ayat 7 kali berhenti, baik berenang. Ini satu ayat 7 kali berhenti. Orang lain satu ayat 5 saat, kita setengah jam. Alhamdulillah Rabbil, sikit-sikit mengah. Jadi banyakkan berenang. Sebab berenang latih pernafasan. Yang ketiga ialah berkuda. Berkuda dia latih struktur pinggang. Tuan-tuan yang sikit-sikit sakit pinggang, pergi main kuda. Kalau ada isteri kita, suami kita yang sakit pinggang, pergi main kuda. Tapi ustaz, makcik dah pergi dah main kuda baru ni, bukan makin sihat, makin sakit pinggang makcik. Kuda mana dia hantarnya? Tu depan Tesco tu. Dimasuk 30 sen, bergerak kuda tu. Itu kuda mainan. Budak-budak kita boleh lah, macam adik ni kecil boleh lah. Kita yang dah besar gedabak ni pergi main kuda betul. Jadi kuda bila kita main, dia akan melatih struktur pinggang dan badan kita. Sebab itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam orangnya kuat, orangnya cerdas, orangnya cergas. Sebab apa? Dilatih dengan permainan-permainan yang menguatkan badan. Sebab itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya kuat dari sudut dalaman, bahkan luaran. Dan yang terakhir saya fikir sebagai penutup kuliah kita pada malam ini, Nabi kita Muhammad ni keunggulan baginda terselah daripada kecil lagi. Bukan ketika jadi Nabi baru terselah, tak, ketika kecil lagi. Sebab itu dalam satu kisah diceritakan, ada satu tempat duduk pakcik kepada Nabi, iaitu Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ini, bila dia duduk di satu kursi, takkan ada pakcik-pakcik ataupun adik-beradik kepada Abdullah, iaitu ayah kepada Nabi, akan duduk di atas kursi Abdul Muttalib tadi, iaitu atuk kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi satu hari Nabi kita dia boleh duduk di atas kerusi Abdul Muttalib. Jadi pakcik-pakcik Nabi ni yang nampak tegur, "Hei Muhammad, turun, berani kau duduk di atas kerusi tersebut." Lalu bila dengar begitu, lantas Abdul Muttalib mengatakan, "Biarkan cucuku Muhammad main di atas kerusiku. Sebab aku lihat wajah-wajah kecerdikan di wajah cucuku Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Sebab itu Nabi daripada kecil lagi wajahnya dah terpancar dah, orang cerdik, orang jujur, orang baik.
Sebab Nabi ni orang yang handsome. Tapi ada orang kata, kenapa Nabi Yusuf zaman dulu handsome, di zaman baginda Nabi Yusuf handsome dan orang kejar Nabi Yusuf. Tapi zaman Nabi Muhammad tak pernah kita dengar kalau Nabi handsome orang duk sergah, orang duk serbu Nabi Muhammad. Sedangkan Nabi Muhammad handsome. Lalu kata ulama sebab ketinggian akhlak yang ada pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam kita kan malam ni datang artis, datang Habib. Artis kalau datang berebut jemaah nak bergambar. Betul tak? Oh, artis. Sebab apa? Handsome. Dan bila jumpa dengan kita, kita serbu dia. Tapi Habib bila datang, Habib handsome, keturunan Nabi. Tapi tak pernah dengar kita kebanyakan orang akan serbu. Sebab apa? Ni Kak Leha tak ambil gambar ke? Tak serbu ke Habib? Habib handsome kata Kak Leha. Tapi aku nak serbu segan lah. Dia tu ulama, dia tu Habib, akhlak tinggi. Segan lah aku. Tengok. Perbezaan antara ulama, perbezaan antara orang biasa. Nabi dan Nabi Yusuf. Orang biasa handsome, tapi mungkin akhlak dia tak tinggi sangat. Tapi Nabi kita handsome dan akhlaknya tinggi, membuatkan orang tengok, subhanallah handsomenya Nabi. Tapi nak pergi, segan lah, akhlaknya tinggi. Tak apalah, tengok dari jauh. Itulah ketinggian akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu hari ini perlu kita perbaiki akhlak luaran maupun dalaman. Ada orang dia perbaiki luaran saja, muka nampak cantik, baju nampak cantik, tapi dalaman tidak dibetulkan. Sedangkan kata Allah, Allah melihat luar dan dalam kita, seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu dalam Quran surah Al-Qalam ayat yang keempat, Allah puji Nabi kita. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya kamu wahai Muhammad mempunyai akhlak terbaik. Sebab apa Nabi kita dipuji oleh Allah akhlaknya terbaik? Sebab kata ulama, Nabi dia ada satu perangai bermula baginda lahir sehinggalah baginda wafat, ada satu perangai pada diri Nabi, iaitu Nabi takkan balas kutukan dengan kutukan. Orang puji Nabi, Qamarun, Qamarun. Orang puji Nabi, wajahmu cantik ya Rasulullah. Nabi pun doa baik, semoga kamu pun dihandsomkan, dicantikkan oleh Allah. Orang kutuk Nabi, Nabi balas dengan doa. Sebab itu bila di Taif, orang penduduk Taif baling batu kepada Nabi, Nabi tak baling balik. Datang Jibril, ya Rasulullah, orang baling batu kepada kamu, kamu tak nak baling balik ke? Kalau kamu tak nak baling, ya aku buat. Aku ambil gunung ganang, bukit bukau, hempap ini orang. Kata Nabi apa? Relax brother, relax. Lu buat kerja lu, gua buat kerja gua. Takkanlah Nabi cakap begitu Ustaz. Tak, ini bahasa kita nak mudah faham. Kan cakap Arab terpukau pula. Nabi kata sabar, relax lah. Lu buat kerja lu, gua buat kerja gua. Tak apa, ini gua punya urusan, gua settle. Adakah Nabi baling balik dengan batu? Tak. Nabi angkat tangan, Allahumma hdi qaumina fa innahum la ya'lamun. Sesungguhnya Allah, mereka tidak tahu, maka bagilah hidayah kepada mereka. Sebab itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kau balinglah tahi busuk macam mana pun, kau balinglah batu keras macam mana pun, confirm Nabi takkan baling balik dengan batu dan tahi. Apa yang Nabi baling ialah doa kebaikan kepada orang tersebut. Jadi kita hari ini kalau nak tengok biasa atau luar biasa akhlak kita, tengok ketika dikutuk. Kalau puji semua orang okey. Aidin, putih anak perempuan kamu Din. Tengok bapak lah. Tengok bapak lah. Padahal bapak dia tak pernah putih pun, gelap gelita memanjang. Tapi sebab orang puji, kita suka. Cuba orang kutuk kita. Oh, kalau orang kutuk marah kita. Tapi kalau orang yang akhlak dia luar biasa macam Nabi, kau kutuklah Tuan Haji Yusuf tu macam mana pun, kau kutuklah macam mana pun, confirm dia takkan kutuk balik. Itu tanda akhlak luar biasa. Jadi mudah-mudahan kita menjadi akhlak seperti Nabi yang luar biasa. Orang puji kita balas dengan kebaikan, orang kutuk pun kita balas dengan kebaikan. Wallahu a'lam. Jadi mudah-mudahan apa yang saya kongsikan pada malam ini, yang baik boleh sama-sama kita amalkan, yang tidak baik sama-sama kita tinggalkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.